Hai dan Assalamualaikum. Saya hari ini nak bincangkan isu tentang gaya pembelajaran. Okey, korang mesti pelik kan kenapa saya pilih isu gaya pembelajaran ni? Okey, cerita dia macam ni. Gaya pembelajaran dekat Malaysia ni ada banyak jenis. Tapi berdasarkan daripada Murdoch Teacher Center 1984, gaya pembelajaran ni ada terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama, gaya pembelajaran visual. Yang kedua, gaya pembelajaran auditory. Dan yang ketiga, gaya pembelajaran kinestetik. Okey, apa perbezaan tiga-tiga ni? Okey, gaya pembelajaran visual ni selalunya dia untuk student atau pelajar yang bila belajar dalam kelas, dia kena fokus dekat lecturer tu. Dia kena bagikan sepenuh tumpuan, ataupun bila lecturer tu buat pembentangan slide, dia kena tengok. Dan dia kena sentiasa peka dan melihat apa lecturer tu ajar dengan apa lecturer tu bentangkan. Okey, kalau gaya pembelajaran auditori pula, selalunya ini untuk student atau pelajar yang kalau belajar dia kena peka dengan apa yang dia dengar. Selalunya diorang ni nak kata macam gaya pembelajaran visual pun tak juga, sebab diorang tak selalu tengok dekat lecturer ataupun tengok dekat pembentangan yang dibentangkan. Diorang selalunya gunakan diorang punya telinga je untuk dengar je apa lecturer tu. Dan kadang-kadang dalam kelas pun diorang akan guna telefon diorang untuk rekod lecture tu, supaya nanti bila diorang balik je daripada kelas, bila diorang nak revise balik ataupun diorang nak study balik apa yang diorang belajar, diorang boleh je dengar balik recording tu. Okey, apa beza lah dengan gaya pembelajaran kinestetik? Okey, gaya pembelajaran kinestetik ni dia orang kata terms dia more kepada hands on. Maksudnya kalau diorang belajar, diorang kena buat benda tu. Sama dia kalau belajar secara teori kena catat nota, buat nota, tulis. Ataupun kalau diorang ni student engineering, student medical, doktor-doktor kat luar sana, diorang nak tak nak, diorang kena buat perkara tu. So sebagai contoh engineer, kalau jenisnya engineer bahagian otomotif, diorang kenalah pergi bengkel kereta, buat benda tu hands on, pegang tools tu. Kalau doktor pula sama juga, kalau nak pergi jumpa patient, buat benda tu. Kalau doktor gigi contohnya, bolehlah buat pembedahan gigi tu. Okey, baik. Sekarang ni apa isu gaya pembelajaran? Okey, waktu kita melalui zaman PKP kan, kita kan terpaksa belajar secara online ataupun ODL, online distance learning, di mana kita semua duduk di rumah dan belajar secara online bersama lecturer. Okey, sekarang ni apa isunya kat sini ialah pelajar tidak dapat bersemuka dengan lecturer tu, dan dia tak dapatlah belajar secara face to face. Dan ini merupakan satu masalah ataupun satu problem untuk pelajar visual ataupun gaya pembelajaran visual. Sebab diorang ni kalau nak belajar mestilah kena tengok depan-depan betul, dengan lecturer tu mengajar ataupun cara macam mana lecturer tu menyampaikan dia punya lecture dengan pembentangan. Tapi disebabkan online, susah nak dapatkan kaedah macam tu. Dan belajar online juga merupakan isu untuk gaya pembelajaran auditori, kerana kadang-kadang kalau kita belajar online, tak semua student dapatkan internet yang bagus ataupun line connection yang clear untuk diorang nak belajar online. So diorang nanti bila diorang dengar lecture tu, diorang akan dengar sekat-sekat, tersangkut-sangkut. Jadi akan jadi masalah besar untuk diorang belajar. Apatah lagi dengan gaya pembelajaran kinestetik, disebabkan dah lah ada masalah internet, masalah tidak dapat berjumpa depan-depan kan, belajar online. Diorang tak dapat nak buat benda tu hands on sebabkan online, dah dijauhkan, dah kita kena distance learning. Jadi macam mana kita nak mengatasi isu ni? Okey, muka juga pakailah face mask, mengamalkan pakai hand sanitizer. Lepas tu kalau untuk gaya pembelajaran auditori, lecturer juga bolehlah buat recording, supaya kalau lah pelajar tu ada masalah internet, diorang bolehlah dengar balik recording tu daripada lecturer. Sebab lecturer pun dah buat recording untuk student-student tersebut. Jadi setiap kali kalau diorang nak belajar balik ataupun dia nak revise untuk final, test, quiz, diorang boleh je dengar tu recording tu balik. Tapi kinestetik macam mana pula? Sebab diorang kan hands on. Okey, kinestetik ni diorang pun macam sama juga kaedah dengan pelajar visual, di mana kenalah buat face to face tapi berjarak. Tapi macam biasalah dengan pemantauan juga. Kalau tak ada pemantauan, bahayalah kan. Diorang pun kenalah pakai face mask, pakai pemakaian yang kalau boleh menghalang daripada pakai virus, pakailah glove, amal-amal hand sanitizer. Macam itulah. Akhir kata, apa yang saya boleh cakap ialah gaya pelajaran ni penting jugalah. Lecturer ataupun pusat IPTA dengan IPTS di Malaysia ni kenalah ambil kaedah
untuk cari cara untuk nak menyampaikan dia punya lecturer dengan cara-cara yang berbeza dan yang lebih efektif dan kondusif untuk pelajar-pelajar tersebut supaya dorang semua dapat belajar.